السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Tuan-tuan tahu ke pagi ni ada? Tahu ke no? Tahu ada kuliah? Tahu ke no? Tahu. Saya semalam sebab biasanya kan 8 bulan hari ni, kadang kita tak perasan, betul tak? Kiranya Sabtu lepas dah Sabtu yang pertama, kiranya Sabtu yang kedua lah. Jadi saya tengok dalam grup kuliah kuliah ke, jadual kuliah tu kan. Saya tengok ada jemaah daripada masjid tu, Masjid Al-Amin, apa nama tu, pakcik tu. Dia sebut, dia kata ada kuliah. Tu saya mai tu. Baik, tuan-tuan tengok kat situ juga kot. Baik, jadi alhamdulillah pada pagi ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat apa tuan-tuan? Ya, yang saya tanda muka surat 13. Jadi kita masuk bab baru, bangkit tubuh badan selepas mati. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang. Baik, bangkit tubuh badan selepas mati. Maksudnya kita dah mati, kita akan hidup balik. Dan memang menjadi persoalan ramai orang, boleh kita hidup balik? Betul tak? Dah hancur dah. Kita dah menjadi tanah. Boleh katakan semua orang tuan-tuan, sama ada dia orang baik, orang soleh, hatta ulama sekalipun, kalau dia mati biasanya reput lah tuan-tuan. Memang jenazah dia reput, bukanlah aib. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada satu ulama terkenal juga di Malaysia ni. Dia meninggal dalam tahun 70-an, lama dah. Jadi dalam tahun 2000 kot, lebih kurang dalam 30 tahun, masa dia nak ke bumi adik-beradik dia pergali kubur dia balik. Dia pernah letak adik-beradik dia. Dia pergali-gali lebih kurang dalam 30 tahun. Dan terkenal juga ulama ni, dan ada kitab dia karang. Dan kitab dia pun ada juga dibaca di banyak masjid. Baik, jadi tuan-tuan saya tak perlu sebutlah nama dia. Dia pergali balik kubur dia. Bukan dia pergali sebelah, memang dia cabut batu nisan itu, dia pergali kubur dia. Sebab kubur situ sempit, jadi dia pergali balik. Jadi macam tuan-tuan pergi di Mesir lah. Kalau di Mesir tuan-tuan, kubur dia bukan tanam, dia letak atas lantai lah. Dia letak. Nanti bila dah dah tinggal tulang, dia akan tolak. Dia bukan tanam macam kita ni tuan-tuan. Saya sembang dengan kawan saya, orang Maghribi, Ustaz Tahiri, dia tak percaya sebab di Maghribi tak ada macam tu. Kalau di Mesir memang tanah luas, tanah dia. Tapi yang dijadikan kubur tu memang limited. Tetapi pergi di Mesir tu, Ustaz Azhar tahulah, ngaji di Al-Azhar, dia buat macam rumah, tuan-tuan turun, tak tinggi sangat pun, turun tangga tu kan. Kalau tuan-tuan lalu masa dia buka tu pun, tuan-tuan dah bau mayat tu kuat lah tuan-tuan. Jadi dia letak tuan-tuan, dalam beberapa bulan dah tinggal tulang, dia tolak ke tepi lah. Tolak. Jadi bila tolak dia jadi rapat lah. Jadi nak save ruang tu. Melainkan makam sebahagian ulama ada tak? Dia tanam terus. Ada juga. Baik, jadi hatta ada di sana kubur orang Malaysia pun ada macam itulah dia buat. Apa letak. Jadi tuan-tuan, dia pergali kubur ulama ni, dan dia jumpa tak ada apa dah, habis semua. Tinggal tulang gigi saja. Tulang sulbi dia tak jumpa. Sulbi masih ada tuan-tuan, dalam hadis sebut sulbi memang tak hancur. Hatta kalau tuan-tuan ada kawan yang bukan Islam, tuan-tuan sembang dia waktu dia bakar mayat tu, memang tulang sulbi tak hancur, yang lain hancur. Sebab tu bila dia letak dalam bekas tu, abu mayat, memang ada tulang sulbi dalam tu. Dalam hadis Nabi sebut, itu hebatnya hadis Nabi SAW. Rasulullah sebut,
kullu ibn Adam ya'kuluhu turab illa ajmaz dhanab. Semua anak Adam akan dimakan oleh tanah. Saya, tuan-tuan, semua orang, tanah akan makan kita. Macam kita hidup lah, tuan-tuan. Kalau kita punya kaki kita, urat dia dah mati, maksud dia gangren, jadi hitam tu kan, darah tak sampai, oksigen tak sampai, dia akan busuk, betul tak? Dia kena potong. Kalau tak, kuman tu akan naik, dia akan rosak. Macam tu juga bila kita makan. Kita makan, kemudian kita akan buang. Makan, kita akan pergi tandas, buang. Gitulah, tuan-tuan, kitaran hidup manusia. Sebab kita tak sempurna. Lainlah ahli syurga, tuan-tuan. Tak ludah, tak kencing, tak berak, tak ada apa, langsung ahli syurga, makan je. Baik, jadi tuan-tuan, bukanlah benda yang pelik. Sebab saya tengok yang gali kubur tu macam pelik. Dia ni ulama, bagaimana boleh tinggal tulang gigi ya? Dia pelik tinggal tulang gigi. Dan saya baca hadis ni, semua anak Adam dimakan oleh tanah kecuali siapa? Nabi. Illal anbiya. Jelas Nabi memang tanah tak makan dia. Sebab wa inna Allah harramal arda al-jasad al-anbiya. Allah haramkan bumi makan jasad Nabi. Jadi dia tak makan. Seperti mana saya pernah sebut kat tuan-tuan, ketika mana pembukaan kota Mesir pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu oleh Amr bin al-As. Kan dia jumpa orang Mesir asal ni, bukan orang Arab. Asal Mesir tu orang Koptik ataupun Qibti, yang keturunan Firaun ni. Bangsa Firaun ni. Jadi dia jumpa dalam simpanan orang Koptik ni, orang Qibti, ada banyak harta, dan dalam banyak harta tu ada satu jenazah yang masih elok. Pelik, tuan-tuan. Jenazah tu dah beratus tahun tapi macam hidup. Baik. Jadi jenazah tu macam hidup walaupun beratus tahun. Jadi hantar surat pada Sayyidina Umar. Sebab pelik, jenazah ni tak reput, macam orang hidup tapi tak hidup. Malah kata orang Qibti, orang Mesir, dia kata bila kami ditimpa musibah, kemarau, kami akan bawa jenazah ni ke tanah lapang, kami pun berdoa lah ikut cara mereka. Biasanya memang akan turun hujan. Jadi Sayyidina Umar dengan para sahabat cek balik, ni jenazah siapa dia simpan ni? Yang simpan ni orang bukan Islam, simpan dalam tempat simpanan dia. Jadi cek, rupanya jenazah Nabi Daniel. Nabi rupanya, Nabi yang tak disebut dalam Quran, Nabi Daniel. Maka Sayyidina Umar gali kubur 15 kubur. Tapi Mesir dia akan jadi khilaf. Dia kata di sini kubur Daniel, dia kata di sini. Gali kubur 15 kubur, tanam serentak supaya orang tak tahu lah, tidak orang buat benda khurafat nanti. Jadi itulah cara apa? Bumi tak makan jasad Nabi. Semua Nabi. Kalau kita jumpa macam mana dia hidup, macam itulah jenazah para Nabi. Adapun selain pada Nabi, jenazah dia dimakan tanah. Selain pada Nabi, kecuali karamah boleh je jadi kalau Allah Ta'ala nak tunjuk. Betul tak, tuan-tuan? Hak Allah lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk dia soleh, Allah Ta'ala tunjuk jenazah dia tak reput. Macam mukjizat, tuan-tuan, bukan Nabi minta, tapi mukjizat Allah Ta'ala bagi sesuai dengan keadaan tempat, tuan-tuan. Jadi karamah ni, tuan-tuan, macam contoh Ibnu Salah. Ibnu Salah ni ulama mustalah hadis terkenal, tuan-tuan, hebat, ulama besar. Dia mati 800 tahun, dia bergali kubur nak alih tempat. Jenazah dia masih elok, macam ditanam, padahal dah 800 tahun. Imam Ibnu Salah rahimahullah. Baik, sama juga, tuan-tuan, jasad para sahabat dan sebagainya elok, tuan-tuan. Saya pernah sebut dalam Sahih Muslim, ketika mana zaman Abdul Malik bin Marwan, dia pergali apa? Gali di tepi-tepi kubur tu, dia nak piling kan kubur Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar tu. Lepas tu dia ada ruang kosong lagi satu, tuan-tuan, belakang tu. Dia ada ruang lagi satu kosong. Siapa punya tempat? Kata ulama itu tempat Nabi Isa alaihi salam. Ni tunggu Nabi Isa meninggal, di belakang tu lah. Dia bukan letak sama, tuan. Ni Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bukan. Dia macam ni, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar, ni Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dia ke bawah sikit. Dia ke bawah. Hormat Nabi SAW, ke bawah sikit. Sayyidina Umar dia ke bawah lagi. Dah ada ruang lagi satu kosong, katanya Nabi Isa alaihi salam. Dia pun duduk belakang. Hatta Nabi Isa bila demai pun dia tak jadi imam pun, kerana menghormati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tuan-tuan, bila dia pergali di tepi-tepi kubur tu, gali, dia pun nak piling tu, dia pun nak buat besarkan Masjid Nabawi, gali-gali terkeluar kaki, tuan-tuan. Dia bergali besar ni di tepi kubur tu, terkeluar kaki. Kaki tu masih lagi elok, macam baru ditanam. Maka sangka Abdul Malik bin Marwan sangka ini mungkin kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangkalah. Jadi tuan-tuan, kisah ni sebut dalam Sahih Muslim, tuan-tuan. Kemudian rupa-rupanya bila ada sahabat yang masih hidup, Anas bin Malik kalau tak silap, dia hidup lagi. Jadi dia pergi tengok. Dia tengok, aku kenal kaki ni.
Ada Anas bin Malik, dia hidup 10 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok kaki dia kenal, ini bukan kaki Rasulullah, ini kaki Sayyidina Umar radhiyallahu an. Elok lagi seperti mana yang ditanam. Itu karamah tuan-tuan. Sama juga orang mati syahid. Orang mati syahid, ulama bincang, dalam hadis tak sebut, dalam Quran tak sebut, jelas depa tak reput. Sebagai ulama sebut, orang mati syahid ni ikut keikhlasan dia. Kalau dia ikhlas, Allah kekalkan jenazah ni mungkin dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin sebulan, 2. Kalau lagi ikhlas, mungkin bertahun-tahun Allah kekalkan jenazah dia. Seperti mana tuan-tuan boleh tengok di Syria, ada orang yang dipertanam dah 6 bulan kan, gali balik di Taman Painan, elok lagi tuan-tuan. Ada satu lagi saya tengok di Syria juga, dia gali kubur, tanah runtuh Syria, tanah runtuh sebelah, nampak mayat tu dah tanam seminggu, tapi darah duk mengalir lagi. Kau ambil video tu. Tapi hujungnya tuan-tuan, selain pada Nabi dan Rasul, akan menjadi tanah. Hujung dia begitulah. Baik, jadi tuan-tuan, menjadi persoalan tuan-tuan, orang akan tanya, kita ni jadi tanah, macam mana nak hidup balik dah jadi tanah? Persoalan ni orang kafir pun sebut, idza kunna idhaman nakhirah qalu wa inna lamarduduna fil hafirah. Kita dah hancur dah dengan tulang, bolehkah kita hidup balik? Ni orang tanya tuan-tuan. Dan saya tadi baca ayat Quran, tuan-tuan mungkin faham tuan-tuan, dalam kisah Nabi apa tadi? Ayat yang kedua tu, waktu rakaat kedua, kisah Nabi Uzair, Nabi Uzair, yang orang Yahudi anggap dia anak Tuhan. Uzair, Nabi Uzair ni, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Maksudnya Nabi Uzair ni satu hari dia berjalan, dia naik kaldai dia lalu di satu kampung yang baru diserang oleh Bukhtansar. Bukhtansar ni satu pimpinan Parsi yang sangat kejam, dan dia memerintah seluruh dunia. Kalau dia serang tu dibunuh semua. Jadi dia serang satu kampung, dia bunuh semua, mayat tak tanam bukan nak tanam, mayat banyak. Dia bunuh, tinggal. Jadi banyak mayat-mayat yang bergelimpangan, yang dah tinggal tulang, yang dihimpap bumbung-bumbung rumah-rumah. Bawah tu banyak mayat-mayat yang dibunuh oleh Bukhtansar dengan tentera dia. Waktu Nabi Uzair tengok mayat ni, dia terdetik dalam hati dia, kata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia terdetiklah hati dia, macam mana Allah hidupkan dah tinggal tulang macam ni? Dia terdetiklah hati dia. Dia nak tahu, bukan dia tak beriman, dia nak tahu macam mana dah tinggal tulang habis dah, macam mana nak jadi balik. Fa amatahu Allahu mi'ata am, maka Allah tidurkan Uzair alaihi salam selama 100 tahun. Orang tak nampak dia, Allah hijab. 100 tahun dia tidur tuan-tuan. Dia tidur 100 tahun. Bila dia bangun, kata Allah, qala kam labis, berapa lama duduk kat sini? Kata Nabi Uzair, qala labistu yauman aw ba'da yaum, aku tidur sini mungkin dalam sehari, daripada pagi sampai petang, ataupun setengah hari. Itu tidur tuan-tuan. Tidur ni tuan-tuan, tidur berhari-hari pun tuan-tuan takkan rasa lama tuan-tuan. Sebab tu jangan buang masa dengan tidur. Tidur ni nikmat dia bila? Nikmat tidur ni masa mula-mula nak tidur, betul tak? Bila nak tidur tu nikmat, tapi bila dah tidur mana ada nikmat lah. Saya tak tahu kot tuan-tuan, masa tidur pun duk rasa sedap tidur ni. Kita tak sedap lah tuan-tuan. Tidur 1 tahun, tapi jaga-jaga tuan-tuan rasa macam sekejap. Rasa macam tidur sehari ataupun setengah hari. Itu tidur tuan-tuan, kita akan rasa macam tu saja. Jadi bila Allah Ta'ala tanya berapa lama tidur, kata tidur dalam apa? Sehari ataupun setengah hari ya. Kata Allah Azza wa Jalla, qala kam labista mi'ata am, hang tidur sini 100 tahun dah. 100 tahun dah tidur. Wanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Tengoklah kepada himar kamu, makanan dan minuman, sebab dia bawa makanan dan minuman. Lam yatasannah, tidak ada kesan rosak. Makanan dia kekal tuan-tuan. Nabi Uzair kekal macam tu, makanan dan minuman dia pun kekal, tak berubah. Macam hari tu, maksud dia macam ni tuan-tuan. Dia masa ni dia memberi kesan pada kita tuan-tuan. Masa ni hebat tuan-tuan. Masa tuan dengan berlalunya masa, yang muda menjadi tua, yang hidup menjadi mati, yang tak ada menjadi hidup. Masa ni memberi kesan kepada seluruh dunia tuan-tuan. Yang baru menjadi lama, yang kukuh menjadi runtuh, dengan yang lawa menjadi karat. Masa tuan-tuan, masa ni tidak ada makhluk yang boleh melepasi masa. Semua dimakan masa. Macam api tuan-tuan, dia membakar air bagi sejuk. Masa ni semua dia makan tuan-tuan. Semua. Kita tengok muka kita dalam cermin, tengok ini berlalunya masa. Dulu kuat, mata cerah ni, mata pun dah tak nampak. Dulu kaki kuat ni, lutut pun dah sakit tuan-tuan. Berlalunya masa tuan-tuan, berubah seluruh dunia. Tapi tuan-tuan, kesan masa tu tak berlaku pada Nabi Uzair dan makanan dan minuman, kerana Allah tak izinkan.
Kalau Allah tak izinkan. Seperti mana api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Uzair segar macam biasa. Tidaklah jadi jambang banyak tuan-tuan, terus panjang tak. Macam dia tidur. Dan makanan pun elok, macam elok lagi tuan-tuan. Tapi yang kena kesan masa ni apa? Berlalu kesan masa pada dia, iaitu himar dia. Himar dia dah 100 tahun tuan-tuan. Himar dia mati. Wa anzur ila himarika walinajlaka ayatan linnas. Tengok himar hang, ini menjadi tanda. Allah nak jadikan hang sebagai tanda bagi manusia, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tuan-tuan, tidur kemudian tengok himar dia tuan-tuan. Kalau kambing mati, kalau setahun pun tulang selerak betul tak? Kalau setahun kita biar selerak. Ni 100 tahun tuan-tuan. Mungkin tulang pun habis langsung dah tuan-tuan. Kalau kita pula tanah kita macam ni, tanah lembab macam ni, jenis banyak bakteria, biasanya mayat memang sekejap reput tuan-tuan, reput cepat. Banding dengan tanah-tanah macam di tanah gersang, macam di mana padang pasir dan sebagainya. Jadi tengok tulang tu dah habis, ada hancur tulang pun. Maka Allah Ta'ala kata tengok. Maka Nabi Uzair pun tengok depan mata dia bagaimana tulang tu Allah Ta'ala susun. Wanzur ilal idhami kayfa nunshizuha summa naksuha lahma. Susun balik tulang tu menjadi elok balik tulang. Tumbuh daging dia depan mata Nabi Uzair. Daripada tulang yang berselerak kumpul jadi balik kalal hidup macam biasa. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bila jelas pada Nabi Uzair kata tahu memang jelas Allah Ta'ala maha berkuasa di atas segala sesuatu. Maknanya kita akan hidup balik tuan-tuan. Seperti mana kita, dan memang ada kajian dah, maklumat tentang kita, DNA dan sebagainya berada di tulang sulbi tu. Seperti mana kita tanam buah durian, walaupun kecil biji durian tu, tapi dengan berlalunya masa dia jadi besar. Betul tak? Kita tanam biji moktan, kita tanam mata kucing, tanah sama, ayak sama, tapi takkan buah mata kucing jadi yang lain tuan-tuan. Dia dah ada maklumat dah dalam tu, dia akan jadi pokok mata kucing. Sama juga pokok durian, dia akan jadi pokok durian, dia takkan jadi pokok lain. Sama kita tuan-tuan, kalaulah kita tengok pokok daripada biji boleh jadi besar, kita tengok hidup, takkanlah kita daripada ajmuz zanab yang taklah sebesar pokok balak pun tuan-tuan. Betul tak? Takkan kita tak boleh hidup. Saya akan hidup balik melalui ajmuz zanab saya tu. Macam saya, tuan-tuan pun macam tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, memang kita akan bangkit semula di hari kiamat. Baik, kita tengok. Apabila nyawa orang-orang mati itu berada di dalam barzah pada masa Allah Ta'ala sendiri kehendaki, sama ada dikenakan azab atau dikurniakan nikmat. Jadi tuan-tuan, duduk di alam barzah ni, ada orang mendapat nikmat, ada orang mendapat azab. Siapa yang mendapat nikmat, yang nak main ni lagi seronok lah, yang akan datang ni lagi seronok. Siapa yang duduk di alam barzah, tapi di alam barzah dia kena siksa, yang nak main ni lagi teruk lah. Jadi tuan-tuan, bila kita duduk di alam barzah, perjalanan yang sangat panjang tuan-tuan, panjang sepanjang-panjangnya. Mati je kita, maka kita akan berjalan dengan perjalanan yang sangat jauh sebelum nak masuk syurga tuan-tuan. Di alam barzah pun berapa lama, di padang mahsyar pun dah berapa ribu tahun tuan-tuan, kita pun tak tahu. Dihisapnya tuan-tuan, hisap seorang-seorang, hisap seorang-seorang dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang beriman, bila hisap akan ditutup penutup dia dengan Allah. Sebut dalam hadis, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara kita dengan Allah orang yang tolong kita direct tuan-tuan. Seorang-seorang. Tuan-tuan bayangkan berapa lama tuan-tuan. Hatta sebut dalam hadis, orang miskin duduk dalam syurga. Orang miskin ni maksudnya orang yang kekurangan duit lah, tak cukup untuk dia makan, minum, isteri dan anak-anak dia. Itu orang miskin tuan-tuan. Orang miskin ni pertama banyak dalam syurga. Yang kedua, orang miskin ni tuan-tuan, dia masuk syurga setengah hari lebih awal pada orang kaya. Setengah hari. Tapi berapa lama setengah hari tu? 500 tahun. Sebab tu kalau orang hidup dia susah, duit tak banyak selama 60 tahun, 70 tahun, sabarlah. Akan duduk dalam syurga 500 tahun, orang kaya baru nak masuk. Adilnya Allah. Senang di dunia, akhirat panjang. Susah di dunia, Allah mudahkan di akhirat. Adilnya Allah Azza wa Jalla. Maksud dia 500 tahun merasai nikmat yang tak tahu teperi tuan-tuan. Orang kaya baru nak masuk tuan-tuan. Baik, sebab tu jangan sedih banyak mana harta kita. Tuan-tuan jangan sedih tuan-tuan. Bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi tuan-tuan, siapa yang dapat nikmat lagi seronok, maka dikahwinkan nyawa-nyawa itu dengan badan masing-masing. Ini bila dia dah hidup balik. Maksud dia ruh kita tuan-tuan. Hatta sebut di dalam hadis, waktu malaikat tanya tuan-tuan, tanya soalan munkar nakir dah lepas dah. Kita bukan baring, tapi kita duduk tuan-tuan.
Dan ruh itu dikembalikan pada jasad. Kita kembali pada jasad. Tapi memanglah kita tak nampak, pasal di alam barzakh. Nah, di alam lain tuan-tuan. Macam jin lah tuan-tuan. Alam jin mana nampak? Jin ni banyak tuan-tuan. Malaikat tuan-tuan, mana kita nampak? Ada hijab tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, nampak jin, nampak malaikat, nampak pintu-pintu langit. Alam barzakh ni dia alam lain tuan-tuan. Jadi di alam barzakh tu malaikat tanya kita duduk, dan ruh kembali pada jasad. Tak dapat jawab, malaikat tibai atas kepala ni kan tuan-tuan. Tibai kat tengah. Baik. Jadi tuan-tuan, bila dah hari kiamat nanti, ruh akan dikembalikan kepada jasad dia. Dan saya dah sebut kat tuan-tuan, ruh orang yang beriman berada di Illiyin, dan ruh orang yang jahat berada di Sijjin. Nah, sebab dalam Quran sebut kalla innal kitabal abrar lafi Illiyin, kemudian kalla innal kitabal fujar lafi Sijjin. Maksudnya ruh orang yang baik berada di Illiyin, orang yang jahat di Sijjin. Cerita tadi tentang alam barzakh tadi tu tuan-tuan, bila malaikat tanya soalan, habis tanya, ruh kita akan dikumpulkan di syurga, di dalam syurga. Tapi duduk sajalah tuan-tuan, duduk menikmati syurga lah. Nah, kalau orang jahat, ruh dia berada di dalam bumi. Tapi ruh ni hebat tuan-tuan. Kenapa saya kata hebat? Ruh ni walaupun orang baik berada di langit tu, dalam syurga, tuan-tuan pergi kubur, tuan-tuan bagi salam, dia boleh jawab tuan-tuan. Maksud dia, konsep masa dan tempat ni tuan-tuan jangan guna pada ruh. Dia tak jadilah tuan-tuan. Kalau kita duduk sini tuan-tuan, mana boleh duduk kat rumah, betul tak? Kita terikat dengan tempat. Kalau kita duduk sekarang ni, mana boleh balik semalam lah, akan datang mana boleh pergi. Kita duduk masa sekarang tuan-tuan. Konsep masa tempat ni tak berguna lagi pada ruh. Dia lain tuan-tuan. Dia duduk di syurga, tapi orang bagi salam, dia kenal. Hebat tu. So jangan cuba guna kiraan fizik, kimia, biologi tuan-tuan. Kita nak kira tentang ruh, kedudukan dia, jarak dia. No, konsep ni dah tak berlaku tuan-tuan. Seperti mana kalau tuan-tuan baca bab sains tentang apa black holes kan, lohong hitam tu, lohong hitam di langit. Konsep fizik, kimia, math ini dah tak berlaku dah pada dia tuan-tuan. Hancur, tak boleh nak cerita tuan-tuan bagaimana dia berlaku tentang black holes. Baik, jadi tuan-tuan, duduk di syurga Illiyin, orang jahat di Sijjin. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, dia disebut, hadis ni menarik tuan-tuan. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Imam Ahmad ambil daripada tok guru dia dan sahabat dia, iaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mazhab kita tuan-tuan. Mazhab Imam Ahmad ni di Mekah, Madinah. Mazhab Syafi'i kita lah tuan-tuan. Imam Ahmad ambil pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil pada tok guru dia, Imam Malik tuan-tuan. Imam Malik, mazhab dia berkembang di Mauritania, di Maghribi, di belah Afrika, banyak mazhab Malik. Kemudian Imam Malik ambil daripada Ka'ab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri ambil pada Abdul Rahman ambil daripada Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi. Abdul Rahman tu anak pada Ka'ab bin Malik. Hadis ni hebat tuan-tuan, sebab ada 3 imam mazhab dalam tu. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik ada. Dalam hadis ni kata Nabi SAW, ni kita panggil sanad emas lah tuan-tuan. Kata Nabi SAW, nasmatul mu'min ta'irun ya'liqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yawmal qiyamah. Roh orang yang beriman ni duduk dalam syurga. Kita pergi kubur tu, roh mereka dalam syurga. Tapi tuan-tuan bagi salam, dia kenal tuan-tuan. Macam mana? Konsep dia bukan konsep kita lah tuan-tuan. Bukan hidup dunia ni. Jadi tuan-tuan, roh orang beriman duduk dalam syurga. Seperti burung-burung di pohon-pohon, di pokok-pokok. Hatta yurji'ahu Allah ila jasadi yaumil qiyamah. Sehinggalah Allah kembalikan roh itu kepada jasadnya pada hari kiamat. Kita duduk dalam syurga tapi tak boleh makan apa tuan-tuan. Duduk menikmati keindahan syurga. Tetapi roh orang mati syahid berada dalam paruh burung yang berwarna hijau. Orang mati syahid. Kemudian dia buat apa? Dia akan bergerak ke syurga mana saja dia nak pergi. Itu hebat orang mati syahid lah. Mana saja dia nak bergerak, ke mana-mana dia boleh bergerak, dan dia boleh makan buah-buahan syurga. Kita tak boleh tuan-tuan. Kita jealous lah nanti tengok orang mati syahid. Kita tak boleh makan orang mati syahid saja. Sebab sebut farihina bima atahu apa? Inda rabbihim yurzaqun. Tidak la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kita sangka orang berjuang di jalan Allah ni mati sungguh. Bal ahya, hidup. Kat mana? Di sisi Allah, yurzaqun, dan boleh makan makanan syurga. Tu hebat orang mati syahid.
Baik, jadi tuan-tuan, orang yang jahat duduk di Sijin. Sijin mana? Dalam lapisan bumi yang ketujuh. Sebahagian pandangan kata di telaga apa? Kat Yaman tu. Pirigi apa? Yang orang kata apa? Orang sangat takut, orang Yaman takut Pirigi tu. Yang saya lupa nama dia. Apa nama Pirigi tu? Nabi sebut itulah seburuk-buruk air di dunia. Makruh kita ambil uduk daripada air tu. Perigi apa? Allahumma salli ala Muhammad. Lupa tuan-tuan, di Yaman tu, antara Hadramaut dengan Oman. Perigi tu tuan-tuan. Katanya dah wujud beratus juta tahun perigi tu. Apa nama perigi dia? Ingat tuan-tuan, tak ingat? Ada orang kata di situ ada roh-roh orang yang jahat. Ada juga pandangan ulama di situ. Sebab tu Nabi tak galakkan kita ambil sembahyang dengan air tu. Jadi orang Yaman pun tak berani sebut. Tapi baru ni orang dah masuk dah tuan-tuan, dalam perigi tu masuk lah. Orang masuk. Mula pakai drone tak boleh masuk. Dia pun masuk dah, tak ada apa pun dalam tu. Adalah air sikit, ada binatang ulang sikit dalam tu. Tapi memang besar perigi tu. Besar betul tuan-tuan. Dalam dia 100 meter kot. Dia punya diameter pun 100 meter. Kalau jatuh tu matilah tuan-tuan. Dia perigi apa dia panggil? Saya lupa tuan-tuan. Ada yang kata dalam tu lah roh orang yang jahat. Waktu jadi, ingat tak MH370 kan hilang. Kan bomoh tu dah cuba pakai apa? Bomoh kita lah, yang pakai buah kelapa tu dan teropong canggih. Baru ni dibuat lagi tuan. Tolak apa? Tolak banjir pula dah. Perak lah tu. Betul, dia duduk perak bomoh tu. Sakan bomoh, raja bomoh katanya. Dulu dah pakai teropong canggih tapi tak nampak pun. Dah naik kapal, naik pakai buah kelapa, tak ada pun. Jadi ada orang kata pergilah ke Barahut. Lupa tu nama dia, Barahut. Perigi Barahut. Katanya orang Yaman pun tak berani sebut, takut jadi apa, ditimpa musibah dan sebagainya. Tak ada pun tuan-tuan. Tapi memang air itu air yang dibenci lah. Sebab apa? Wallahualam. Ada macam Imam Zamakhsyari dan sebagainya sebut, di situlah roh-roh orang yang jahat ada dalam Perigi Barahut ataupun Barahut. Tapi orang dah masuklah ke dalam. Dah masuk dalam tahun lepas tuan-tuan. Akhir tahun lepas. Dan pengkaji daripada Oman, dah beberapa orang masuk dalam tu tuan. Masuk drone tak boleh. Dihilang signal. Daripada masuk drone tak boleh. Jadi dia berturun tuan-tuan. Itulah kali pertama selama beratus juta tahun orang masuk dalam tu tuan-tuan. Baik. Jadi wallahualam tuan-tuan, mungkin itu Sijin ataupun dalam lapisan bumi yang ke-7, itu roh orang yang jahat. Selagi kita mati tuan-tuan, kalau insya-Allah semua dalam ni, saya tuan-tuan, insya-Allah kita masuk syurga tuan-tuan. Kalau kita tak jumpa adik-beradik kita yang dah mati, kawan kita dah mati, tak jumpa dalam syurga, makna dia nasib dia tak baiklah. Dia ada berada di lapisan bumi yang ke-7. Di mana? Di Sijin. Baik. Kemudian, tak kala di tiup sangkakala yang kedua, inilah yang dikatakan bangkit. Bacalah firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 16, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Hari kiamat bangkit balik. Saya hidup balik, tuan-tuan akan hidup balik tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan kita ambil pelajaran lah tuan-tuan dalam hidup kita ni. Bila kita pergi ziarah orang yang mati, kita ambil pelajaran lah. Sampai masa kita pun duduk dalam keranda tu tuan-tuan, kena ambil pelajaran tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan tengok ada apa, tempat mandi mayat kan, yang biru tu, tuan-tuan kena ingat satu ketika kita pun duduk atas tu. Cuma tak tahu bila tuan-tuan. Satu ketika kita duduk atas tu, kita bila nampak van jenazah tuan-tuan, kita kena ingatlah hati bila masa kita duduk dalam tu pula. Tapi dia mesti tuan-tuan, mesti. Kalau duduk dalam tu, kalau tak duduk dalam tu, mati dalam laut lah kot mati lautan, orang tak jumpa. Na'udzubillah lah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan ingat, kita akan masuk kubur. Bila tengok tanah mayat tuan-tuan, tuan-tuan pergi semayang masjid kan, kadang-kadang ada jenazah. Kalau ada masa janganlah balik, tunggulah saat semayang tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh nak semayang dapat pahala sebesar gunung Uhud. Kalau pergi hantar jenazah sampai ke kubur, hantar ke kubur dan tanam. Walaupun tuan-tuan tak dengar talqin baguslah, peringatan pada orang yang hidup. Tuan-tuan hantar, tanam, tuan-tuan pun balik, tuan-tuan dapat pahala 2 gunung Uhud. Satu yang tadi, yang satu lagi tuan-tuan hantar mayat ke kubur. Bila hantar mayat ke kubur, tuan-tuan ingatlah sampai masa kita pun duduk dalam tu tak tuan-tuan, sampai masa ingat tuan-tuan. Saya tuan-tuan, saya ingat dalam 100 tahun ni lah tuan-tuan, betul tak? Ni 2022, dalam sebelum tahun 2023 lah kot, bukan 2100 tuan-tuan, betul tak? 2100 saya ingat Abiyah ni tuan-tuan. Betul tak kan? Sebelum 2100.
Ini 2022. Sebelum 2100 ni semua duduk dalam kubur tuan-tuan ni. Saya duduk dalam kubur, tuan-tuan duduk dalam kubur. Masa ni bukan boleh sekat, betul tak? Mana boleh tahan masa, jangan jalan. Tak boleh, masa ni dia berjalan. Yang hidup mati tuan-tuan. Tak boleh lari tuan-tuan. Itulah kehebatan masa tuan-tuan. Dan kehebatan mati tuan-tuan. Kalau tak mati-mati tuan-tuan, bumi ni penuh lah, betul tak? Dengan orang yang tua-tua tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala jadikan mati supaya apa? Yang tua-tua ni masuk kubur lah, betul tak? Ataupun yang sakit masuk kubur lah. Datang generasi yang baru. Itu hebatnya mati tuan-tuan. Sampai masa tuan-tuan, tak lama daripada sekarang. Tak lama daripada sekarang, masa kita ni limited, sangat sekejap akan habis dan kita akan masuk lubang kubur. Dan kita perhatikanlah diri kita tuan-tuan. Perhatikan diri kita. Kita pun tak sangka tuan-tuan. Baik, kemudian kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian justru mereka pun datanglah dengan bersesak-sesak dan menderu-deru berduyun dari kubur masing-masing menuju ke padang mahsyar, tempat berhimpun dalam keadaan telanjang dan tidak berkasut. Semua telanjang tak berkasut. Tuan-tuan kena ingat, bila sebut tentang apa? Perhimpunan ataupun dihimpunkan tuan-tuan, dia ada 3 makna di dalam Quran dan di dalam hadis. Makna yang pertama tuan-tuan, yang berlaku di dunia. Dalam surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ni maksudnya diusir untuk dihimpunkan. Al-Hasyr kan, surah Al-Hasyr. Jadi dalam ayat ni sebut wallazi akhrajal ladzina kafaru min diyarihim, yang Allah lah yang mengeluarkan orang kafir daripada tempat mereka. Baik, jadi tuan-tuan pergi ke mana tuan-tuan? Ini cerita tentang Bani Nadir yang diusir. Perhimpunan yang pertama, Bani Nadir yang diusir daripada Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusir lagi ke mana? Mula-mula ke Syam, yang kedua ke Khaybar. Mereka kena usir sebab mereka ni khianat kepada umat Islam. Jadi daripada usir daripada Madinah. Baik, yang mana tuan-tuan tentang Bani Nadir ni, ma zanantum, mereka ni takhruju. Orang Islam sangka orang Yahudi ni tak boleh dihalau daripada Madinah sebab mereka punya benteng sangat kuat, tentera mereka sangat kuat, mereka kaya, mereka pegang ekonomi Madinah. Hatta sahabat Nabi pun sangka ma zanantum annahum yakhruju, tak sangka yang mereka ni akan diusir daripada Madinah. Hatta mereka pun tak sangka yang mereka ni akan dihalau daripada bumi Madinah. Tak sangka. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Rupanya tak sangka mereka ni dihalau dalam keadaan hina. Yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka hancurkan rumah mereka. Bila kena halau, mereka hancurkan rumah mereka sebab nak ambil kayu barang-barang. Mereka hancurkan rumah mereka supaya orang Islam tak boleh duduk. Biaidil mu'minin, dan tangan-tangan orang Islam hancurkan sakit-baki rumah mereka. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah peringatan orang yang ada akal. Makna dia tuan-tuan, perhimpunan yang pertama adalah pengusiran Bani Nadir dan orang Yahudi daripada Madinah, mula-mula ke Syam, Syria. Yang kedua ke Khaybar pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Habis langsung, tidak ada. Mereka semua dihimpunkan di Khaybar dan di Syam. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan adalah perhimpunan sebelum kiamat. Dia ada perhimpunan tuan-tuan. Sebelum kiamat dia ada perhimpunan kat dunia. Yang mana disebut dalam satu hadis, Ittala alaina Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah datang kepada para sahabat. Wa nahnu natadzakar. Para sahabat ni tengah saling memperingati, bagi peringatanlah tentang akhirat dan sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW, ma tadzakarun. Hampa ni sembang apa? Saling memperingati tentang apa? Kemudian kata sahabat Nabi, anis sa'ah, tentang kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, innakum lan tarawnaha qabla innaha lan taqum hatta tarawna qabla 10 ayat. Takkan berlaku kiamat sampailah kita tengok 10 tanda besar hari kiamat. Jadi 10 tanda besar hari kiamat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dukhan. Dukhan ni asap tuan-tuan. Banyak orang tafsir ada kata jerbu, dukhan kan. Dukhan nanti tuan-tuan akan datang, yang meliputi dunia. Dan dukhan ni tuan-tuan, kemungkinan dia akan menghancurkan seluruh sistem telekomunikasi dunia. Sebab kita hidup, tengok TV, handset, semua bergantung pada satelit tuan-tuan. Bila dukhan mai, habis tuan-tuan. Dan kiranya perhubungan dan sebagainya boleh habis. Dukhan nanti, dukhan ni bukan jadi kat Malaysia je jerbu tuan-tuan, seluruh dunia.
Dukhan. Itu yang pertama. Ada yang kata meteor hentam bumi lah, macam-macam tuan-tuan. Tapi yang penting dukhan tu ada. Seluruh dunia tengok. Dukhan tu ada. Yang kedua adalah Dajjal. Dajjal belum keluar lagi tuan-tuan. Kalau ada ustaz kata Dajjal dah keluar, salah tuan-tuan. Dajjal tak keluar lagi. Ada orang dia kata Dajjal dah keluar lah. Ada. Dajjal dah keluar lah. Dajjal belum keluar tuan-tuan. Pandangan penengok Dajjal ni dia bukan sistem, dia orang tuan-tuan. Dajjal ni orang. Ada orang kata Dajjal ni adalah sistem. Sistem sekarang ni sistem Dajjal. Saya dulu rajin tuan-tuan baca bab eskatologi ni tentang akhir zaman kan. Naknya lama dah, lebih kurang dalam 10 tahun 15 tahun lepas. Dulu tak famous sangat, tapi sekarang ni saya tengok orang semangat sangat dengan eskatologi tuan-tuan. Eskatologi ni maksudnya ilmu tentang mencerita tentang akhir dunia, umur dunia. Dalam Bible ada, Taurat ada, semua ada. Dia cerita tentang bagaimana dunia ni habis. Tuan-tuan kalau pernah tengok cerita Lord of the Ring, dia ambil macam tu lah. Yang ada orc tu kan, seolah-olah macam apa, Yajuj Majuj kan, dia mati betul burung ambil buang mayat dia. Itu sebut dalam hadis tu. Yajuj Majuj mati, nanti datang burung ambil buang di tempat hanya Allah yang tahu. Jadi tuan-tuan, Dajjal belum keluar. Kalau orang kata Dajjal ni sistem dan sebagainya, ada ustaz Malaysia, ada luar negara buat, tuan-tuan, ni pandangan yang memang salah lah. Itulah kita sebut Dajjal belum keluar. Dalam hadis sebut jelas Dajjal ni ada kafir di dahi dia ni orang, dan dia bawa fitnah yang besar. Dia orang tuan-tuan. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga adalah Tulu' Syam min maghribiha. Maksud dia matahari terbit daripada barat. Matahari terbit daripada mana? Timur kan. Akan datang matahari terbit pada barat. Dan saya bukan apa, sains mengatakan memang akan sampai satu masa matahari terbit pada barat. Sains sebutlah bumi ni duduk atas paksi dia, sampai satu tiga dia akan terpusing macam tu. Maka jadilah matahari terbit daripada barat, bukan timur. Terbit je daripada barat, maka ditutup pintu taubat. Nangis air mata darah pun tak berguna tuan-tuan. Jadi kita ni matahari duduk terbit lagi belah ni tuan-tuan. Betul tak? Jangan sia-siakan. Siapa yang tak beriman sebelum terbit matahari barat, tak berguna dah iman dia. Sebelum qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha. Sebab pintu taubat tu berada di belah barat. Pintu taubat. Dan perjalanan yang luas. Bila terbit matahari, tutup pintu taubat tu. Kita masih lagi ada peluang nak sebut astagfirullah. Banyak kan tuan-tuan, sebelum ditutup pintu tu. Baik. Jadi tuan-tuan, terbitnya matahari di barat. Lepas tu apa? Nuzul Isa bin Maryam. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun. Sebelum tu Dabbatul Ard, tuan-tuan, lupa. Dabbatul Ard ni binatang yang keluar pada bumi dan dia boleh bercakap. Macam mana rupa dia tak tahu, tapi dia bukan orang, dia binatang. Dabbatul Ard, tukallimun nas, dia bercakap. Dia lepas apa? Dukhan, lepas tu Dabbah, lepas tu Dajjal. Dabbah ni lepas Dukhan. Dabbah ni dia keluar pada bumi, Dabbatul Ard ni, dan dia boleh bercakap. Kalau dia berjumpa dengan orang kafir, dia akan bagi tanda pada orang kafir tu. Ada tanda di wajah dia. Bagaimana tak tahu dia buat. Dan dia boleh bercakap. Ini macam mana rupa dia saya tak tahu. Tapi dia boleh bercakap dengan manusia. Dabbatul Ard. Jadi tuan-tuan, Dukhan, Dabbatul Ard, kemudian Dajjal, kemudian terbit matahari di barat, dah 4 dah. Kemudian yang kelima, Nabi Isa turun. Nabi Isa turun. Siapa kata Dajjal lah ni? Nabi Isa belum turun, macam mana Dajjal keluar tu tuan? Nabi Isa turun. Kemudian yang keenam baru Ya'juj dan Ma'juj. Yang ni pun sama tuan-tuan. Ya'juj Ma'juj belum keluar. Walaupun ada ustaz yang famous kata Ya'juj Ma'juj dah keluar, Ya'juj Ma'juj belum keluar. Dalam hadis sebut Ya'juj Ma'juj ni, hadis riwayat Imam Muslim, Ya'juj Ma'juj keluar pada zaman Nabi Isa. Jelas sebut Ya'juj Ma'juj belum keluar. Kalau ada orang kata dah keluar tuan-tuan, itu kekeliruan. Ada yang kata benteng dia dah runtuh. Benteng dia pun kita tak tahu kat mana. Ada ulama kata dalam laut ada. Sebab dah banyak kota-kota yang ditenggelami oleh laut. Betul tak? Jadi bila air laut naik, cair ais di mana? Antartika dengan Kutub Selatan, Antartika dengan Arktik cair, air laut dia akan jadi apa? Makin naik. Katanya 2050 Bangan-Serai tenggelam, Selising semua tenggelam. 2050 tuan-tuan. Ini menurut bacaan kiraan. Sebab ais duk cair. Bila ais cair, air jadi banyak. Betul tuan-tuan? Kita buat ais dengan air. Bila ais tu cair, air jadi penuh. Bila air penuh, laut ni kalau penuh 70% lebih laut tuan-tuan. Tuan-tuan bubuhlah konkrit tebal lagu mana pun tak boleh tahan laut tuan-tuan.
laut ni memang betul-betul dia apa, berat berapa juta tan pun kita tak tahu nak tahan lagu mana. Kalau dia naik katanya tenggelam ni, sing-sing tenggelam, barang saya tenggelam, hampir ke alat pungsu tenggelam pada tahun 2050. Sebab tu Jokowi Indonesia tu dia dah pindah Jakarta, ibu kota apa, Jakarta, ke mana, Kalimantan kan, di Balikpapan kata tak silap. Nah, dipindah ke situ sebab katanya menurut kajian Jakarta akan jadi bumi yang tenggelam. Katanya Kuala Lumpur pun tenggelam katanya. Air akan naik dan dia tenggelam. Sebab apa? Kerana tangan-tangan manusia. Kita buat banyak kerosakan, asap banyak, kilang dan sebagainya, cair kan, jadi kesan rumah hijau, panas, cair ais tu, maka air laut naik. Jadi 2050 lebih kurang dalam 28 tahun. Nah, agak-agak tuan-tuan hidup pergi lah macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan agak-agak lah kalau tuan-tuan umur 50 lebih kurang 78 macam itulah tuan-tuan umur tuan-tuan. Kita akan tengok lah apa, tenggelam ataupun tak. Tapi kalau ikut kiraan dia memang begitu. Daripada kira bertahun-tahun, kiraan dia tepat sama. Malah baru ni cair lagi dahsyat. Dia pun tak sangka berapa ribu persegi ais tu boleh cair di Arktik yang teruk ni, di Kutub Utara. Sebab Kutub Utara adalah laut yang membeku, laut beku. Kalau di Antartika ni, Kutub Selatan, dia gunung gandang yang diseliputi oleh ais. Jadi yang laut beku tu yang dia cair yang sangat dahsyat lah. Baik. Jadi tuan-tuan, kerana tangan-tangan manusia. Okey, yang saya lupa tadi tanda tadi dah 6 dah, Ya'juj Ma'juj belum keluar. Kalau ada ustaz kata dah keluar, itu pandangan dia lah tuan-tuan, dia belum keluar. Itu yang ke-6. Kemudian ada 3 tanda lagi. Jadi 9. 3 tanda ni sama. Berlakunya apa? Bumi menelan, khasfun. Bumi telan apa? Telan. Berlakunya jerelus. Maksudnya bumi telan habis bandar kota ditenggelam, macam kena apa? Korun. Kan korun bumi telan dia. Bumi akan telan bandar. Ini telan ni bukan sikit, besar. Tuan-tuan tengok ada di mana, Slovakia ke di mana, yang tuan-tuan menakutkan dia jadi lubang-lubang yang besar tuan-tuan. Tak tahu lubang ni besar, tuan-tuan boleh tengok di internet tuan-tuan, dan sangat menakutkan ahli sains geologi tuan-tuan. Dan dia pun tak tahu pasal apa. Dia tanah ni tiba-tiba dia runtuh masuk ke dalam dan sangat besar. Runtuh ni pula sampai memang tak nampak jauh, turun terus, dan berlaku sangat banyak, tak tahu apa sebab. Dan adalah habis tadi sebut, tambah 3 lagi, tadi 6 jadi 9 dah. Yang pertama khasfun bil masyriq. Yang pertama jerluh ni, bumi telan habis semua ni, berlaku di timur belah kita lah tuan-tuan. Timur Madinah tuan. Timur Madinah ni dia belah Iran, belah Iraq tu timur Madinah sana. Yang kedua bil maghrib, di mana? Barat. Belah barat pula jadi tuan-tuan. Lepas maghrib barulah khasfun bi jaziratil Arab. Berlakunya apa? Bumi ni masuk dalam perut bumi tuan-tuan, tanah runtuh ke dalam bumi jerluh ke dalam bumi, berlaku di Jazirah Arab, di bumi Arab. Jazirah Arab ni tuan-tuan boleh tengok yang bentuk macam tu kan. Ada Saudi, ada Mekah, tu Jazirah Arab tuan-tuan. Akan berlaku di situ besar tuan-tuan. Tak tahu apa juta mati, wallahu alam. Dia akan masuk ke dalam bumi, dia telan ke bumi. Jadi dah 9. Tadi 6 campur 3 ni kan. Tanah apa? Masuk ke bumi, jerluh tu. Kemudian dah 9, tambah lagi satu last sekali Nabi sebut takkan berlaku kiamat sampai kita tengok semua ni. Yang last tu adalah apa? Narun takhruju minal Yaman. Api yang keluar daripada Yaman, api besar. Dan di Yaman memang ada tempat yang api dia tak padam-padam. Sebab dia disebabkan dalam tanah tu dia ada gas kot, petroleum, dia terbakar dan dia memang tak padam. Duk terbakar macam tu. Katanya api tu dia keluar daripada Yaman besar, dia halau manusia ke Syam, Syria, ke Baitul Maqdis di Palestin. Di Syam ni tuan-tuan dia merangkumi Israel, Palestin, Syria dan Jordan. Itu masuk dalam Syam. Dia himpunkan manusia di situ, kemudian berlakulah kiamat. Berlaku kiamat kat depa lah. Dan tuan-tuan tahu kiamat ni tak berlaku pada orang beriman, berlaku pada orang yang kafir dan orang yang jahat-jahat. Baik. Jadi tuan-tuan, yang terakhir yang itulah api yang menghimpunkan manusia. Yang kita bincang ni adalah perhimpunan yang ketiga, perhimpunan pada hari kiamat. Summa nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Bila ditiup lagi sekali, kita semua pakat berdiri, saling duk tengok antara satu sama lain. Hari inilah tuan-tuan. Dalam keadaan telanjang dan tidak berkasut. Telanjang dan tak berkasut.
kemudian didatangkan kain kafan masing-masing. Saya dah sebut kat tuan-tuan, pakaian kita adalah kain kafan. Sebab tu kain kafan pastikan warna apa tuan-tuan? Putih. Jangan conteng bukan-bukan. Ada orang conteng. Sebahagian mengikut Syiah tu tengok dia conteng bukan-bukan. Betul tak? Ada yang di YouTube ada, dia bertanam apa di Terengganu tu kan, orang dapat rakam. Tulis pelik-pelik tuan-tuan di apa? Di kain kafan tu. Hatta dulu pun ada seorang yang meninggal di Teping tu pun, tanam di Pek Buntang pun sama. Tulis di kain kafan tu, tulis macam-macam lah, kononnya azimat lah apalah, menahan daripada azab kubur, ni semua khurafat tuan-tuan. Jangan buat kerja lagu tu. Kita tanam mayat dengan kain warna putih. Kalau kita tanam, ada ayah kita pesan, ayah mati tanam kain hitam. Kalau hitam sayanglah. Hari kiamat orang pakai baju putih, kita seorang hitam. Tak haru tuan-tuan. Jadi pelik pada orang tuan-tuan. Dah lah padang mahsyar tu putih melepak. Padang mahsyar putih, dia sebut ardun bayda afra, putih seputih-putihnya. Tiba-tiba kita pakai warna lain tuan-tuan. Malu kat orang lah. Sebab tu kalau ayah kita pesan, ayah mati nanti tolongkan kebumikan ayah dengan kain kafan yang berwarna, contohnya warna apa? Oring pekat contohnya lah. Oring pekat. Tak apalah bibi lah kat ayah. Ayah mati jangan layan. Tidak kan? Kita tak apalah ayah mati bibi kita tanam kain putih tu, jangan layan tuan-tuan. Itu antara wasiat yang tak payah layan tuan-tuan. Di hidup kita tak apa. Dia mati nanti jangan layan tuan-tuan. Tidak kan? Tanam kain putih, wasiat yang tak perlu dilayan. Baik. Sama juga di wasiat. Ayah kalau mati ni wasiat hang kahwin lah dengan dia. Ini pun tak wajib terpulang. Ini wajib tak wasiat. Yang wajib wasiat ni adalah wasiat. Dia sebut kalau ayah mati, sepertiga ni ayah bagi dekat cucu. Betul tak? Cucu kan tak dapat, tapi ayah bagi. Yang ni kena buat. Ada pun yang lain pada tu hang kahwin dengan dia, hang buat rumah kat sini, ini semua terpulang tuan-tuan. Nak buat, tak buat pun tak apa, harus saja. Baik, kita telanjang dan tidak berkasut, kemudian didatangkan kain kafan masing-masing. Okey, kita ada lagi 2 minit tuan-tuan. Kita syuruh. Suruh lah tuan-tuan. Jam tuan-tuan ni kena ijaz sikit tu. Tak betul ni tuan-tuan ni. Pertama jam dia lambat, bukan 7.29, 7.25 lah, ni dah 7.29 tuan-tuan. Kemudian waktu pun silap ni. Subuh bukan 6.10. Subuh lah ni berapa? 6.16. 6.16. Kemudian syuruk. Saya tunggu syuruk tuan. Syuruk sini 7.32, bukan 7.32 matahari terbit. Matahari terbit pada 7.27. Sudah terbit matahari. Akan datang kita sambung muka surat sebelah tuan. Di sinilah muka surat 14 tu. Akan datang muka surat 14. Sebelum saya habisi, saya baca satu hadis Nabi berkenaan dengan ini. Nabi dalam satu hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari, sebut Rasulullah sebut yuhsyarun nas, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang pertama hufatan, tuhsyaruna hufatan, kita dibangkitkan pertama tak ada kasut, kemudian uratan, telanjang bulat, kemudian ghurlan macam apa? Semua pakat tak sunat. Semua tak sunat, baik lelaki baik perempuan, semua tak bersunat. Kemudian bila Rasulullah sebut macam tu, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kalau macam tu pakat duk tengok lah. Orang lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Terbayang lagu tu. Kata Nabi SAW, al-amru asyaddu ay yuhimmahum dhak. Hari tu dahsyat tak dahsyat, tak terfikir nak tengok. Dahsyat tak dahsyat, tak terfikir nak tengok tuan-tuan. Tak kelapak lah tuan-tuan. Takut sangat. Semua takut. Siapa kata kat tuan-tuan, ikutlah ajaran aku ni, jangan risau, padang mahsyar aku boleh backup. Ini mau mengarut tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab di padang mahsyar hatta Nabi Adam pun takut. Betul tak? Nabi Musa berpaut di tiang arash. Hari ni Allah Ta'ala murka. Takut tuan-tuan. Berpaut di tiang arash. Nabi Nuh bila jumpa Nabi Adam, aku pun ada buat silap. Pergi kat Nuh. Nuh pun kata, aku tak boleh kau buat silap. Pergi seorang-seorang sampai kat Nabi Muhammad. Nabi pun takut. Tiba-tiba orang kata, ikut ajaran aku, syekh aku boleh padam api neraka. Ada orang sebut, syekh aku boleh padam api neraka. Ada tuan-tuan sebut, syekh aku ni boleh mengarut-ngarut tuan-tuan. Siapa yang sebut lagu tu mengarut. Ada setengah orang dia kata apa, ikutlah ajaran kami. Ada 12 imam dan sebagainya. Pasal apa? Yauma yad'u kullu unasin bi imamihim. Semua manusia dibangkitkan dengan imam-imam mereka. Jadi kita duduk dengan 12 imam, selamat. Ini muhung semua, kelentong tuan-tuan. Yang disebut dengan imam-imam tu adalah nabi-nabi. Maksudnya kita di hari kiamat, kita duduk di belakang Nabi SAW, Nabi Muhammad. Umat Nabi Ibrahim belakang Nabi Ibrahim. Umat Nabi Musa belakang Nabi Musa. Siapa kata imam dia, ini muhung di atas muhung tuan-tuan. Muhung waktu siang lah tuan-tuan.
Baik tuan-tuan, insya-Allah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al minna syaqiyan wa la mahruman mabtruda. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.